KPM. Kobe siapa yang tertinggal atau bawa sampai ke studio ni? Ya, kita tahu awak nak masak ke apa ke. Ini Kobe kawan-kawan ke? Bukan Habis ni siapa punya ni? Ya Allah, Assalamualaikum, salam sejahtera. Tentunya anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, kalau anda dapat lihat tadi, kenapa ada Kobe lah kan? Yang mana hari ini kita nak belajar bagi subjek vocational iaitu tanaman makanan, iaitu merupakan subjek elektif. Sebab itu kita bawakan Kobe. Jadi Encik Kobe, apa khabar Encik Kobe? Alhamdulillah sihat Encik Kobes. Okey, baiklah. Kepada anda semua, ingat kita belum menang lagi. Jadi sila patuhi segala SOP seperti sentiasa mencuci tangan, menjaga jarak 1 meter dan sentiasa memakai pelitup muka. Kalau tak, kena denda. Baik, saya ada mengatakan subjek hari ini yang kita nak belajar atau nak tackle iaitu subjek tanaman makanan, dan insya-Allah sekaligus mendapat keputusan yang cemerlang sekiranya anda akan bersama dengan saya selama 1 jam ini. Tetapi lah kan, takkanlah Encik Kobes nak mengajar anda. Bukan. Siapakah guru yang akan mengajar kita semua pada hari ini? Nak tahu siapa? Ini dia. Ini dia cikgu yang diberikan namanya Cikgu Muhammad Asri yang mempunyai pengalaman sebanyak 6 tahun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segak bergaya ini cikgu ya. Kenapa kita tiba cakap macam Arab? Cikgu, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Yang mengajar di SMK Selendang. Di mana tu cikgu? Kuala Rompin, Pahang. Oh, Pahang. Ya, 06. Pahang. 06 lah IC-nya. IC 06. Okey, cantik cikgu. Saya nak tanya kepada cikgu lah kan mengenai subjek ini kan. Adakah ianya merupakan, sebab kita tahu subjek elektif kan. Okay. Jadi adakah ianya mudah dan senang untuk kita dapat skor A cikgu bagi subjek tanaman makanan? Ya, benda ni sebenarnya mudah. Okey. Atas kita. Maksud kalau cikgu? Kita tak ada usaha, malas belajar, tak jadi apa. Itu ya cikgu, kalau dapat lihat tadi cikgu punya motonya ada ilmu itu penyuluh. Penyuluh. Jadi untuk kita. Iya, betul tu cikgu. Okey cikgu, sebelum kita nak orang kata belajar kan bagi subjek ini, apa kata cikgu kita pergi ke saya punya farmasi cikgu, boleh cikgu? Boleh, Sebab tak masalah. kita ingin melakukan protokol kesihatan. Jadi dengan itu cikgu, dipersilakan cikgu. Okey. Baik, sebab kita tahu kita belum menang lagi cikgu kan. Jadi cikgu boleh dipersilakan menggunakan hand sanitizer untuk mencuci tangan cikgu. Okey. Sampai terpancur cikgu. Banyak lupa. sangat cikgu. Okey, saya tekan. Okey, kita basuh tangan, cuci. Insya-Allah semuanya selamat cikgu. InsyaAllah. Okey, dan selepas itu untuk memberikan keselesaan kepada cikgu, kita boleh buka pelitup muka kita dan letakkan di tempat yang selamat. Macam cikgu ada ni. Ziplock cikgu. Dan saya punya ziplock ada di dalam mana tadi? Dekat sini. Saya letakkan di tempat yang selamat. Saya pun tempat selamat dan bersih. Okey, dan selepas itu cikgu, macam tadi kan saya ada mengatakan kepada cikgu bahawa subjek ini sangat senang kan untuk kita nak skor, iaitu subjek tanaman makanan kan. Tapi kita nak tahu jugalah kan mengenai apa orang kata pandangan pelajar di luar sana. Sebab rata-ratanya diorang cakap inilah subjek yang akan dapat A+. Confident. Ini mesti confident tinggi dia. Ya, sini mesti anak-anak murid cikgu nak tahu siapa yang mengatakan senang dah dapat A+. Jom kita tengok pandangan pelajar dan sekaligus kita akan berhenti rehat. Ini dia. Didik TV KPM. Saya amat menyukai pembelajaran subjek ini. Hari ini kerana saya bercita-cita menjadi salah seorang petani yang berjaya di kelak hari. Oleh itu saya berharap keputusan yang cemerlang dalam SPM pada tahun ini. Saya mengambil subjek MPV tanaman makanan. Subjek ini amat menyeronokkan. Hari ini kerana saya dapat melakukan pelbagai tanaman sayur-sayuran dan saya menjualnya sendiri. Segala ilmu pertanian tersebut boleh saya aplikasi di rumah. Oleh itu, saya berharap saya memperoleh keputusan yang cemerlang dalam SPM pada tahun ini. Subjek ini sangat menyeronokkan. Hal ini kerana minat
minat saya adalah petani di waktu-waktu lapang. Oleh itu saya berharap memperoleh keputusan yang cemerlang dalam SPM pada tahun ini. Didik TV KPM. Itu dia pandangan pelajar mengenai subjek tanaman makanan ini. Cikgu, diorang malu-malu cikgu Oh, jangan malu. malu sebab diorang tak masuk TV. Masuk TV, tak nak masuk TV kan. Satu diorang malu-malu cikgu Okey, saya pasti anda semua tak sabar-sabar dan nak tahu siapa sekolah pilihan hari ini, tapi bawa bertenang, relax cikgu Kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan kembali dan tahu siapa sekolah pilihan hari ini dan cikgu pun akan mula mengajar. Tapi anda semua jangan ke mana. Selepas ini dalam Road to Success SPM 2020 2+1. Selepas ini. Okey. Didik TV KPM. 嗨，老师们，你们好吗？今天我要祝你们教师节快乐。我要讲我爱你们，谢谢老师。أود أن أتمنى يوما سعيدا للمعلمين جميع المعلمين الذين نقلوا المعرفة التي تعود بالفائدة علينا جميعا. مع السلامة، إلى اللقاء. Hai cikgu-cikgu, selamat Hari Guru pada semua guru-guru di Malaysia. Kami sayang cikgu. Selamat Hari Guru. Didik TV KPM. Masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik, hari ini cukup meriah lah sebab tiba-tiba je ada ikat yang dihantarkan daripada murid-murid di luar sana untuk guru kesayangan sempena Hari Guru. Baik, kalau dekat sini saya ambil satu untuk saya bacakan. Wah, tebalnya kad dia. Ini kalau kita dapat lihat apa dia tulis. Saya sayang cikgu, hidupku. Menerangi hidupku. Kecil sangat tulisannya. Tapi apa yang seronoknya, apa yang kreatif kalau kita buka kat dalam. Nampak tak? Ini daripada murid mana ni? Muhammad Daniel Amsyah di PRA Didikku Sayang 2021. Oh, dia tak tulis lah daripada sekolah mana. Tapi saya pasti kat dalam ini, wah, nampak. Siap ada lukisannya sekali. Ini anak murid cikgu ke? Bukanlah tu kalau dah kita tengok macam tu, bukanlah. Tapi terima kasih kepada adik Muhammad Daniel Amsyah. Saya pasti guru anda cukup berbangga dengan anda. Baik, itu sedikit mengenai ikat. Dan cikgu, macam tadi kan saya ada mengatakan sebelum kita berhenti rehat, kita nak tahu siapakah sekolah pilihan hari ini. Katanya daripada sekolah cikgu sendiri, iaitu di Sekolah SMK Selendang, Kuala Rompin, Pahang. Betul. Atau kita tengoklah kenapa Ata pula kan. Jomlah kita tengok sekolah pilihan hari ini. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa khabar? Assalamualaikum. Dia tutup mic tu. Boleh on. Waalaikumsalam. Boleh on mic. Takkan iklan seorang bersuara. Waalaikumsalam. Boleh. Ya, kalau dapat lihat di sini kan, kita ada kawan-kawan kita daripada SMK Selendang. Kita ada Nakyudin. Dia betul Nakyudin? Betul. Okey, Nakyudin apa malu-malu Nakyudin masuk TV Nakyudin. Satu Malaysia tengok hang. Dan juga kita ada Muhammad Syahrul Iman, My Family. Oh, panjang nama dia My Family. Nak panggil apa? My ke nak panggil Family? Dia punya Syahrul Iman, are you there? Mungkin ni lah kot. Dia line tak berapa ni sangat. Tapi kita ada Iman Syari. Iman Syari, apa khabar Iman Syari? Baik. Muka macam pemain bola Pahang tu. Okey. Kita juga ada Syazliana Rosli. Assalamualaikum. Syazliana dia non-Muslim. Baik. Syazliana, apa khabar, sihat? Sihat. Okey, cantik. Dan kita juga ada Ikram Muhammad. Ikram, carilah tempat terang sikit, nampak muka awak. Kenapa macam tak ada cahaya kat situ? Tak ada. Okey. Dan yang terakhir kita ada Asmida Zamri. Apa khabar Asmida? Okey, Asmida okey cikgu, dia macam mah saya je. Okey, baiklah. Kalau kita dapat lihat sini, mereka pun dah tak sabar, diorang pun dah bersedia dan cikgu saya pasti pun dah bersedia cikgu InsyaAllah. Dan kawan-kawan di rumah pun dah bersedia. Jadi tunggu apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan kita punya kelas bagi subjek tanaman makanan. Silakan cikgu. Okey. Hai semua anak-anak murid yang ada di rumah.
yang dia di sekolah sana. Okey, ready untuk belajar hari ni? Ready, teacher. Okey. Okey, hari ni yang pertama, ni perkenalkan diri sajalah. Tu siapa cikgu? Hari ni cikgu masa rambut panjang, tak tahu kena panggil, kena potong rambut saja lagi ni. Okey, inilah pengalaman cikgu. Okey. Okey. Ilmu itu adalah penyuluh. Jika dimiliki, akan menerangi. menerangi. Jika InsyaAllah. kamu ada ilmu, insya-Allah terang hidup kamu. Betul. Okey, kejayaan sekarang golek tanpa usaha. Okey, dalam MPW dan nama makanan ni, Okey. dia ada modul di tingkatan 4 dan tingkatan 5. Baik. Okey. Modul di tingkatan 4 ni, dia ada modul 1 pengurusan ladang, Okey. modul 2 penyediaan kawasan tanaman, modul 3 penanaman tanaman, Baik. modul 4 penjagaan tanaman dan modul 5 pengendalian hasil tanaman. Okey, Okey. ini tingkatan 4 punya. Baik. Okey, sekurangnya tingkatan 5 dah. Okey, tingkatan 5 modul dia ada 3, iaitu modul teknologi dalam pertanian. Yang ketujuh, penghasilan kompos dan penggalak tanaman. Okey. Dan yang ke-8, keusahawanan. Baik. Okey. Format SPM tahun ni. Format SPM tahun ni dia berbeza. Dia baru. Baru sebab dia KSSM. Yang mana dia ada 2 kertas, masih 2 kertas, tetapi kertas yang pertama ni, kertas 1, kod dia 7303 ni 40 markah. Okey. Dan kertas 2 ni dia melalui pentaksiran kompetisi amali diorang di sekolah. Okey. 60 markah. Baik. Okey, kita tengok sini. Seterusnya. Okey, ni kertas 1. Bahagian soalan. Pada sebelum ni dia ada 3 bahagian. Okey. A, B, C. Baik. Sekarang dia ada 2 saja. Okey, tetapi walaupun 2 dia ada 15 soalan. Sebelum ni 10 soalan. Dia membawa 60 markah dan di bahagian B 40 markah. Baik. Tapi keseluruhan ni apabila ditambah dapat 100. Okey. Jawab okey. Dalam kertas 2 pula dia melibatkan 11 modul pentaksiran. Daripada 8 modul tu dia ada 11 modul pentaksiran yang mereka kena laksanakan di sekolah dari masa tingkatan 4 sehingga tingkatan 5. Okey, itu untuk markah amali mereka. Okey. Pada hari ini saya berfokuskan kepada modul 1 lah, pengurusan ladang. Okey. Sebab kita nak fokus yang seterusnya mungkinlah guru lain akan terang. Okey. Tetapi saya lebih fokus kepada 1.1 pengurusan organisasi bengkel. Organisasi bengkel. Satu kita ambil. Okey, dalam sini apa yang kita akan belajar? Masuk tanaman makanan. Okey. Okey, yang kedua jenis tanaman makanan. Baik. Sebab apa ada kobis tadi? Sebab kita nak tahu dia dari kelompok jenis makanan mana. Masalahnya cikgu, jenis tanaman makanan mana. mana kobis tu sekarang? Kobis tu saya pun tak pasti siapa yang ambilnya. Mana kobis itu sekarang? Okey, yang seterusnya bidang kerjaya. Bidang kerjaya apa? Mereka boleh ceburi. Ceburi. Tamat saja. Okey, seterusnya pembelajaran SPM. peraturan keselamatan. Peraturan keselamatan di bengkel. Sebab kan kita libatkan bengkel kan? Betul. Okey. Seterusnya alat pemadam api. Dan seterusnya punca kemalangan. Okey, yang ni kita akan belajar pada hari ini. Okey, kita pergi seterusnya. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan tanaman makanan? Okey, tengok di sini. Tanaman makanan merupakan tanaman yang ditanam bagi memenuhi keperluan bekalan makanan dalam negara dan dieksport ke luar negara. Kita kena settlekan kita punya negara kita dulu. Cukup makan. Lebih insya-Allah kita akan eksport. Makanan penting dalam negara. Okey. Okey, ni dieksport. Okey, sekarang kita pergi ke jenis. Yang ni yang nak tunggu-tunggu tadi kan. Kobis tu agak-agak jenis apa? Kalau cikgu tanya saya lah. Ya, betul. Bagi saya kobis semua sama rupa je. Dia dalam kedolongan jenis tanaman makanan apa? Kita nak tahu. Okey, dia ada setuju sini. Okey. Tengok sini. Sayuran berdaun. Baik. Agak-agak kobis tu sayuran berdaun ke? Berdaun ya cikgu? Sebab kita makan kobis. Kobis tu makan daun je kan? Oh ya. Sebab itulah ada sayuran. Okey, contoh saya bagikan sayuran berdaun, kangkung, bayam dan banyak lagi lah. Baik. Okey, seterusnya yang kedua. Okey, sayuran berbuah. Sayuran berbuah. Kita tengok sini. Bendi, dan tomato. juga tomato. Tomato. Okey. Okey, seterusnya yang ketiga, sayuran kekacang. Kekacang. Baik. Kekacang ni contoh dia, kacang panjang. Kacang-kacang seterusnya kacang lah. botol, Kacang botol. Macam-macam lah. Kacang botol ada nama kacang kelisa kan? Kacang kelisa. Okey. Sayuran
Umbisi melibatkan ubi, Baik. keledek, ubi. Berkaitan ubi. Seterusnya buahan. Sekarang nak musim buah kan? Ya. Buah kalau tengok sini, buah pisang, buah nanas, Ya. durian ke. Dan macam-macam buah-buahan lah. Buah-buahan. Tapi Kak Cikgu yang menjadi tanda tanya sekarang. Okey, ya. Buah-buahan tu sayur-sayuran ke atau tidak sebenarnya Cikgu? Okey, sekarang ni dia jenis tanaman makanan. Dia tanaman jenis ada sayur. Okey. Yang sini jenis Buah-buahan. Buah-buahan ni maksudnya tanaman buah-buahan. Dia melibat macam bijirin. Okey. Bijirin, kalau rasa bijirin apa? Bijirin tu yang apa orang panggil tu macam jagung lah. Jagung, beras. Atau padi lah, padi je beras lah. Habis yang macam tu sayuran berbuah tu Cikgu? Dia ni tanaman makanan. Okey. Dia Tanaman. masih lagi di bawah satu kategori yang satu sama lah. kategori. Dia jenis tanaman ni. Okey. Dan last sekali herba. Herba seperti kita tahu. Ini gambar serai, halia, lengkuas, nak raya. Contohlah. Kalau raya kan, kita libatkan dengan lengkuas. Iya. Okey. Cikgu explain tadi sampai Iman Syahri pun dah gaul kepala dia. Iman Syahri. Ni buah ke sayur ke? Sayur ke buah ke atau Iman Syahri ni penjual burger. Oi. Iman, hantarlah sikit benjo ke, oblong ke. Sedap pula. Okey. Teruskan Cikgu. Okey, Iman okey? Iman okey, Iman? Yang lain semua okey? Asmida? Senyum sikit Asmida. Asmida, masam je Asmida. Masam sangat muka tu. Kenapa Asmida? Okey, sekarang kita pergi ke bidang kerjaya. Okey. Nak katakan diorang ni kita nak bagi sebagai motivasi lah. Okey. Untuk mereka sambung belajar ke ataupun pergi ke bidang-bidang yang mereka boleh ceburi. Baik. Okey. Yang pertama bidang pengeluaran. Dia ada 4 bidang. Okey. Iaitu pengeluaran jadi pengurus ladang, pengusaha tanaman makanan. Pengurus ladang mungkin dia boleh uruskan dari segi penggunaan baja, penggunaan tenaga kerja, racun. Kalau pengusaha tanaman makanan, dia boleh memastikan tanaman yang ditanam tu menghasilkan hasil yang optimum dan berkualiti. Kira dia tak adalah tanaman ada ala-ala kadar je lah. Kira dapat yang betul-betul optimum. Okey, seterusnya perkhidmatan. Perkhidmatan. Okey, apa perkhidmatan? Ni. Dia boleh melibatkan sebagai perunding pertanian. Dah pakar tanam, orang akan jadi rujuk. Kena buat macam gini, kena buat macam gini untuk berjaya dalam sesuatu dia punya pertanian. Baik. Okey, pembekal bahan tanaman makanan. Mungkin dia jadi bekalkan baja, racun, benih dan sebagainya. Baik. Ini sebagai perkhidmatan. Okey, yang ketiga pembuatan. Dia boleh buat apa? Okey, kita tengok sini. Sebagai pengilang dan pekerja kilang. Maknanya dia ada kilang, dia menghasilkan daripada pisang. Kita hasilkan kerepek pisang. Kita kilangkan. Okey, itu contohnya kita menghasilkan baru. Pengusaha input pertanian. Pengusaha input ni mungkinlah dia nak menghasilkan benih untuk pertanian. Dan dapatkan semua benih, dia boleh hasilkan. Okey. Dan yang akhir sekali ialah keusahawanan. Ni usahawanan ni usahawan tani. Makna dia usaha, dia tanam, dia jual, dia hasilkan produk baru. Dia inovasikan daripada produk yang dia ada dan dia pasarkan pula. Baik. Daripada A to Z. A to Z. Cikgu tak nak tanya kepada anak-anak murid cikgu, diorang nak jadi yang mana satu bidang kerja yang mereka ingin pilih. Syazliana, annyeong. Kamu berminat jadi apa? Yang mana satu? Kita nak sambung ke MPOB. Syazliana? Kalau awak nanti dah habis belajar SPM, awak nak memilih bidang kerja yang mana satu, Syazliana? Perkhidmatan. Perkhidmatan. Okey. Mungkin dia jadi perunding pertanian. Perunding perunding pertanian. Dia cerita dia nak sambung kat MPOB. Lepas habis belajar. Baik, terbaik tu cikgu Okey, itu Syazliana lah. Mungkin kita boleh tanya lagi seorang. Siapa lagi ni? Okey, kita boleh kecilkan kita punya window kita. Ikram. Ikram Ada Ikram. Syazliana, awak nervous kat situ. Jangan nervous. Mana Ikram? Mana Ikram? Ikram. Awak milih yang mana satu bidang kerjaya?
Keusahawan. Oh, gerak jadi businessman. 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 InsyaAllah. Cikgu doakan. Semoga Ya. berjaya. Amin. Ikram boleh. okey. Nanti kalau berjaya, hulu-hulu lah sikit kat kawan-kawan. Okey, cikgu. Okey. Sekarang Seterusnya. kita pergi ke peraturan keselamatan Bengkel. bengkel. Baik. Sebab tu lah kita tadi kan fokus kepada bengkel kan. Terselitlah sikit tentang kita punya Keselamatan. keselamatan kan. Okay, sekarang kita pergi tengok. Peraturan keselamatan bengkel, kita pastikan lantai bengkel perlu dibersihkan sebelum atau selepas digunakan. Baik. Masuk bengkel, pastikan dalam keadaan bersih. Dan keluar, pastikan pun dalam keadaan bersih juga. Ya. Okey, yang kedua, bengkel hendaklah dalam keadaan selamat untuk digunakan. Masuk-masuk, kalau tak selamat, kena buat apa? Kalau tak selamat cikgu kalau saya panggil cikgu tu. Cikgu tolong selamatkan Tolong bengkel selamatkan kami. saya. Okey, bagus. Okey, maknanya kita minta bantuan? Minta bantuan. Guru. Ya, Okey. guru. Yang seterusnya, bahan beracun dan mudah terbakar hendaklah disimpan di tempat khas. Yang berkunci. Betul. Ha. Sebab kita risau, mungkinlah diorang ni menengah atas, Ya. menengah bawah, tak perasan dia main racun, Yelah. berbahaya. Dapat pula dekat si Iman Syari tu, dia dapat benda macam tu, dia buat, oi, saintis dia jadi. Iman Syari ni. Okey. Dan lengkap dengan peti pertolongan cemas dan alat pemadam api yang berfungsi. Baik. Kenapa berfungsi? Kalau ada tak berfungsi, tiada. Okey. Alright, baik cikgu. Itu dia Okey. Dan semua suis elektrik hendaklah ditutup selepas digunakan. Yalah, kita dah macam ke studio kan. Takkan kita nak biarkan dia terang benderang. Habis siapa nak bayar bil nanti? Betul tu. Cikgu nak bayar bil? Dah. Maknanya kita biarkan tutup. Pertama sekali mesin lah. Ya. Mesin yang risau. Okey. Okey, Okey, seterusnya. lantai mestilah kering dan tidak Berminyak. Sebab Baik. apa kena tidak berminyak? Sebab nanti tergelincir cikgu. Betul. Bila tergelincir, dah perkara yang tidak diingini berlaku. Tak diingini itu yang menjadi masalah kepada cikgu dan penjaga murid. juga lah. Oh, ya, betul. Kan. Okey. Dan last sekali, keperluan cahaya dan peredaran udara yang Mencukupi. Ya. Kalau gelap-gelap buat kerja, apa berlaku? Tak nampak cikgu, terpotong nampak. Kalau guna mesin kan bahaya. Ya. Tapi okey. kalau Batman boleh cikgu. Batman, itu Batman, itu luar bidang tu. Betul. Okey. Seterusnya cikgu. Okey, seterusnya peraturan keselamatan alatan Dan bahan. Ya. Peraturan keselamatan dan bahan. Baik. Okey, tengok ni. Yang pertama, pastikan alatan dalam keadaan selamat sebelum digunakan. Alat apa kita guna? Pastikan keadaan selamat sebelum digunakan. Betul tak Nekiu? Nekiu? Betul? Cikgu tanya siapa cikgu? Nakiuddin. Oh, Nakiuddin. Nama glamour Nakiu. Oh, Nakiu yang penyanyi tu. Nakiu, belanjalah satu lagu. Okey. Yang kedua, mesin dan peralatan elektrik yang digunakan mestilah berfungsi dengan baik. Baik, Sebab kita nak guna mestilah berfungsi. Ya. Kalau tak berfungsi, dia boleh menyebabkan kecelakaan Ya. yang berlaku. Betul cikgu. Okey, yang ketiga, pastikan penggunaan alatan mengikut kesesuaian kerja. Kalau kita nak buat kerja sesuatu, kita kena tengok alatan tu sesuai untuk apa. Jangan pakai je cikgu Tukul nak guna siang ikan. Tukul? Agak-agak sesuai tak? Amboi. Itu kalau Thor tengok pun. Thor pun lari. Thor pun lari tau. Kalau tengok tukul yang pakai Iman Syari gelak je. Okey. Aduh. Seterusnya, pastikan alatan dan bahan disimpan dan diletakkan semula dekat tempat dia. Kat sekolah-sekolah biasa sekolah rendah lagi. Ambil kat mana tu? Kalau mak kita pun sama kan? Betul. Ambil penyapu, ambil benda simpan di tempat mana kita ambil. Sama juga dengan alatan dan bahan. Okey. Baik. Pastikan alatan diselenggara secara berkala. Maknanya berjadual lah. Ya. Ada macam kita nak servis kereta, ada masanya kita kena tukar hitam. Ada masanya kita Pakai filter semua tu. Itu semua tu. Sama juga dengan alatan di bengkel. Betul. Okey, seterusnya pastikan bahan mudah terbakar disimpan jauh dari punca api. Dah nama bahan mudah terbakar.
Kita kena letak jauh daripada punca api. Ya. Kan silat hari bulan terbakar. Dah masuk dalam Masuk TV. Ini Kan masuk TV viral tapi pula. masuk TV dalam bencana. Itu yang kita tak nak, cikgu, kan? Betul tu. Walaupun nampak ianya mudah, tapi jangan buat main-main. Jangan main-main. Ini bab-bab keselamatan ni. Ya. Walaupun kita nampak dia simple tapi kita kena ikuti. Yes. Okey, seterusnya pastikan bahan beracun disimpan tempat yang khas. Memang bahan-bahan racun ni biasanya dia tak campur lah dengan bahan-bahan yang lain. Mengelakkan kita tahu racun kan, benda yang berbahaya. Dan pastikan alat disimpan di tempat khas dan selamat. Tempat yang kita simpan barang tu mesti khas dan selamat. Baik. Ada dah tempat letak mesin kat mana, tempat letak alat tukangan kat mana. Itu kita pastikan. Ya. Jadi ada apa-apa sebarang soalan ke nak tanya kepada Cikgu Asri? Ada apa-apa tanya? Wahai kawan-kawan sekalian. Ada soalan Syarul Iman My Family. Syarul Iman senyap ni ni. Syarul Iman. Syarul Iman. Syarul Iman. Nampak tak cikgu? Ada, tak ada. Tak ada. Tak ada. Dah fahamnya. Faham semua? Asmida ada soalan ke nak tanya kepada Cikgu Asmida? Tak ada dia hanya menggiling saja. Dia ada menggiling saja. Dia tak nak on mic pun, dia giling je kepala dia. Okey. Okey, baik cikgu, kita boleh teruskan cikgu. Okey, yang last sekali. Sebabkan bab pertanian kan. Ya. Pertanian mesti main dengan baja. Betul. Kalau tak macam mana tumbuhan tersebut nak kita nak letak baja kan, nak bagi dia tumbuh subur dan subur dan sihatlah. Sihat. Yes. Okey. Guna baja, tempat letak pun di tempat yang selamat. Betul. Okey. Okey, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya. Baik. Okey. Yang ni pula peraturan keselamatan diri. Tadi apa tadi? Apa dia cikgu? Keselamatan alatan dan bahan. Yang sebelum tu keselamatan bengkel. Yang ini peraturan keselamatan diri. Tapi cikgu, untuk menyelamatkan diri saya dululah cikgu kan. Apa kata kita berhenti rehat dulu, boleh cikgu? Okey, boleh, tak ada masalah. Alright, kepada anda semua jangan ke mana-mana, kita akan sambung balik kelas kita selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Of past year questions because it helps you prepare yourself. Second, you need to download an app that can help you lock your phone for a certain period of time so that you don't get yourself distracted. Third, you need to make sure that you at the very least score a C credit for your compulsory subject because then you don't have to worry about getting yourself into a good university. Hope this helps! One of the tips that I can definitely recommend is it's always better to study in a group. You get to discuss the question, brainstorm answers, and you can reflect with one another. So remember, always trust in the power of knowledge sharing and you're good to go. Hi, well my 3 tips for this year's SPM student is to not study last minute, do not overcomplicate your questions, and to always reread the questions and double check your answer. Thank you and good luck. Please stay positive. I know you might feel anxious before you start your exam, but surround yourself with positive friends that can motivate you, and always remind yourself that you have prepared and you are ready to answer the question. Hi, to score A for your SPM, please stay hydrated, have a good rest, and don't forget your breakfast. Okay? Good luck! Didik TV KPM.
Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik, saya ada sesuatu yang ingin kongsikan kepada anda iaitu ikat yang untuk guru-guru di luar sana kalau nak tahu macam mana rupanya ini dia. Kalau anda dapat lihat, selamat Hari Guru. Terima kasih Cikgu, jasa didikmu membentuk siapa kami pada hari ini dan masa hadapan. Hasyat terima kasih Cikgu. 16 Mei 2021. Kalau Cikgu Asri perasan yang gambar yang pegang buku dengan pembaris tu, itulah saya waktu muda-muda. Ya ke? Percaya ke Cikgu? Macam tak percaya je. Alah, Cikgu ni tak bagi peluang. Jadi terima kasih yang menghantarkan ikat tersebut. Baik, jadi apa kata tanpa membuang masa lagi, kita sambung balik kita punya kelas kita bagi subjek tanaman makanan bersama dengan Cikgu Asri. Cikgu, on you. Okey. Kita sambung balik. Tadi. Okey, tadi kan peraturan keselamatan diri. Betul. Ada 3. Okey, untuk diri ni. Yang pertama, memakai kasut. Dekat kebun pakai kasut dah anak-anak murid. Kita angguk saja. Pakai kasut getah, bertutup, kita bekerja di ladang dan bengkel. Seterusnya, memakai apron atau pakaian bengkel semasa bekerja di bengkel. Janganlah pakai dress pula kan. Okey, dan seterusnya memakai kelengkapan pelindung diri PPE. Lengkap. Sebab apa kita nak meracun? Meracun apabila menyembur racun makhluk perosak. Pakailah dengan lengkap untuk keselamatan diri. Nama pun diri. Okey, sekarang kita akan pergi kepada jenis alat pemadam api. Alat pemadam api. Ya. Apa Cikgu? Cikgu patutlah dekat depan TV3 tadi hilang satu. Ya ke? Cikgu yang bawa sampai ke sini. Cikgu pinjam saja. Nanti pulang balik. Okey. Ini adalah baik. Okey. Jenis alat pemadam api. Okey, kita tengok. Ini jenis apa agak-agak ni? Itu jenis sebab saya tahu dia ada beberapa jenis yang serbuk yang macam yang berasap-berasap sikit tu pun ada, yang water pun ada kan. Betul. Tapi yang ini kalau saya dapat lihat dia yang yang standard lah. Untuk selamat. Nak selamat kan? Okey. Ya. Okey, yang pertama air tadi water kan? Betul, air. Okey, air. Ada air. Air simbol dia air pula. Air. Okey. Okey, yang kedua tengok ni. Buih. Yang ketiga karbon dioksida. BC. Dan yang keempat debu kering. Okey, kita tengok ini. Ni air gambar dia gini. Okey, tengok disebabkan apa? Punca kebakaran kayu, sampah, plastik dan kain untuk kita padam. Okey, yang buih pula kita tengok sini. Punca dia minyak, cat, petrol, gas, cair dan leka. Maknanya disebabkan ni kita boleh guna ni. Okey. Dan yang ketiga tengok BC. Ada lebih kurang sama tak? Karbon dioksida BC digunakan peralatan elektronik. Sebab dalam studio ni kita banyak menggunakan peralatan elektronik. Jadinya dia sama dengan ni B tambah dengan BC. Jadi tambah peralatan elektronik. Cikgu, saya ada kawan nama dia Iman. Iman. Dia macam tertanya-tanya Cikgu. Apa maksud lekar tu Cikgu? Lekar. Kamu kan main motor kan? Sabar saya. Saya tak main motor dah Cikgu. Iman. Oh, Iman tu. Iman saya rasa dia tak main motor lah Cikgu. Dia melibatkan dia nak spray. Okey. Oh, yang itulah. Yang spray tu. Spray leka. Spray leka. Okey, yang ni pula debu kering. Okey. ABC. Yang ni biasa dekat sekolah. Baik. Kita libatkan. Sebab ABC ni dia boleh guna ni, dia boleh guna yang B, ABC sebab A, B, C. Dan semua ABC. jenis dia boleh padamkan. Jadi yang ada dekat situ apa Cikgu? Agak-agak apa ni? Semestinya ABC Cikgu. Dia ke ABC. Tengok rupa dia mana sama. Oh, lain lah Cikgu. Mana sama? Sama yang mana? Oh, saya rasa dia ni BC. Yes, betul. BC. Okay. BC ialah karbon dioksida. Cikgu tak nak demo ke macam apa kan? Okey, nanti kita tunjuk dulu. Nanti. Sebab kat sini kalau kita sembuh sini. Cikgu, dulu habis Cikgu. Ini pun kaitan akhir saya akan buat Didik TV kalau saya sembuh tu Cikgu. Okey, ini kita belajar cara penggunaan alat pemadam api. Yang ada 4 step. Baik. Ada 4 step. Yang pertama, okey, yang pertama tengok. Yang ni. Kamu tengok ni. Sebenarnya pin ni tak boleh ditarik lagi. Mungkin dah diguna. Kita tarik pin picu dan pegang alat pemadam secara menegak gini. Okey. Dah tarik. Kita buat apa?
Tarik, kita halakan muncul ke dasar api mengikut halakan. arah angin pada jarak. Okey, kalau angin arah kita, adakah kita kena sini? Jangan cikgu. Nanti kira sembuh kena muka kita. Kita yang Tapi kena. kena ada penjarakan. Apa tu cikgu? 1 hingga 1.5 meter. Contohnya api di sana kita jarak 1.5 meter. Okey. Yang ketiga, tengok. Kita tekan tuas rapat pada saya tak boleh tekan ni lah. Kalau tekan, apa berlaku? Keluarlah dia. Sehingga bahan pemadam api dapat sembuh keluar. Cikgu, saya macam nak tanya dekat kawan-kawan kita ni. Nak tengok tak secara live? Yang ni biasanya kalau kat sekolah dia akan panggil pihak bomba lah. Ya. Itu memang saya rasa bila pihak bomba datang untuk menunjukkan demonstrasi kan, orang kata kebakaran ni kan. Oi, semua berlumba-lumba nak tengok cikgu Betul. Dan ini kita akan layankan muncung ke kiri dan ke kanan. Itu saja 4 step saja. Mudah tak? Mudah tak semua anak murid? Mudah. Yang dekat rumah macam mana? Mudah tak? Okey. Mudah. Baik cikgu. Mudah kan? Mantap. Mantap. Ikram cakap mantap ya. Pastikan dekat kedai burger Iman pun ada jugalah benda ni. Kata bakar burger tu siapa nak selamat kan? Kalau kita tak ada alat pemadam api. Burger terbakar tak apa. Jangan tuan dia terbakar. Tak pernah ada lagi kes lah. Baik cikgu. Seterusnya. Okey. Punca kemenangan di bengkel. Okey. Ada 3 faktor. Okey. Faktor yang pertama disebabkan fizikal. Faktor fizikal. Okey. Fizikal disebabkan kawasan persekitaran tempat kerja yang berselerak. Baik. Penerimaan pencahayaan yang tidak mencukupi dan pendawaian tambahan tanpa kebenaran. Okey, itu. Yang kedua, faktor kemanusiaan. Kemanusiaan tentang diri sendirilah. Lebih ke diri sendiri. Cuai. Sikap ambil mudah. Kurang pengetahuan. Tak mematuhi pula peraturan. Diri sendiri. Dan yang ketiga, faktor pentadbiran. Ini melibatkan daripada pengurusan lah. Dia peraturan keselamatan tak dikuatkuasakan. Lepas tu pula ada persediaan alatan keselamatan tak ada. Alat pemadam api tak ada. Peti perlindungan cemas tak ada. Ataupun ada tapi tak berfungsi. Okey. Soalan pengukuhan. Maksudnya cikgu? Soalan kita dah belajar. Kita mesti nak uji. Ini memang saya nanti-nantikan cikgu. Siap kau Syarul Iman My Family ni. Diorang dapat ke tak apa yang dia belajar pada InsyaAllah cikgu. Kita tengok dapat. Sesi soal jawab. Okey. Yang penting cikgu jangan tanya saya. Okey. Soalan pertama, berikan maksud tanaman makanan. Cikgu nak tanya kepada siapa dulu cikgu? Okey, siapa nak tanya dulu ni? Siapa nak jawab dulu? Siapa nak tanya dulu? Saya tanya dulu. Siapa nak jawab dulu? Siapa volunteer? Volunteer. Siapa volunteer dia boleh keluar awal kelas. Angkat tangan, cepat. Okey, Ikram Muhammad dah angkat tangan. Ikram dah angkat, nampak gayanya? Silakan Ikram untuk menjawab. Padahal dia betulkan dia punya earphone kan. Ikram, come on, steady. Jawab. Maksud tanaman makanan, silakan. Tanaman yang ditanam bagi memenuhi keperluan bekalan makanan dalam negara dan dieksport ke luar negara. Kita tengok sini jawapannya. Kita tengok tanaman yang ditanam bagi memenuhi keperluan bekalan makanan dalam negara dan dieksport ke luar negara. Bagus Ikram. Kamu jawab dengan baik. Betul cikgu Betul. Tengok 2 markah. Dapat 2 markah. 2 markah. Yes. Sekarang soalan yang kedua pula. Siapa nak jawab? Kalau tadi dah ada lelaki, wanita kita test pula perempuan. Ada. Sama ada Syazliana atau Asmida. Mana satu nak jawab bagi soalan nombor 2 ni? Kita test suara Asmida lah. Asmida boleh? Asmida? Okey. 3 faktor punca kemalangan di bengkel. Baru je cikgu tadi terang kan. Ada 3 faktor. Apa faktor dia? 3 faktor punca kemalangan di bengkel adalah faktor fizikal, faktor kemanusiaan dan faktor pentadbiran. Faktor disebut tadi, faktor fizikal, faktor kemanusiaan dan faktor pentadbiran. Good job Asmida, tahniah. Ini dapat A dah. InsyaAllah dapat 3 markah. 3 markah. Yang ni soalan ni. Soalan ni biasanya ada gambar. Biasanya gambar ni
Iman selalu suka jawab ni dalam gambar-gambar ni. Iman. Iman. Iman, Syarul Iman ke? Ini dia selalu letak dalam burger dia ni. Iman, ada letak dalam burger tak? Iman? Dia nak ni, Iman. Nama dan jenis. Kita test sendiri, Iman. Nampak tak gambar tu? Nampak tak, Iman? Nampak. Gambar apa, Iman? Nama surat. Bayam. Carrot. Gambar apa? Bayam. Bayam. Cuba kita tengok. Cuba tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Oi, dekat pula muka awak kat sini. Jangan tengok dekat muka. Jauh sikit ke belakang. Gambar apa, Iman? Ya, sawi. Sawi. Sawi cikgu betul lah, Man. Betul. Nampak ni, sawi. Oh, betul. Yang dia sawi ni jenis apa, Man? Jenis sayuran apa, Iman? Sayuran berdaun. Sayuran berdaun. Betul. Okey. Yang ni pula? Yang tu, Man. Gambar apa? Jambu. Oh, depan muka dia. Apa cikgu? Saya pun tak nampak lah, cikgu. Tak nampak ke? Tak nampak. Ni seng ya, seng. Seng Kelu dia seng pula. Ini kalau orang kata apa, calik dengan kuah hojak. Betul. Sedap Dia seng. Seng. Kuang. Tengok macam. Sengkuang. Jenis sayurannya adalah apa? Berbuah. Ke berbuah? Memanglah berbuah, tapi buah dia kat mana? Umbisi. Umbisi. Betul, Man. Saya baru dah cakap buah atas pokok. Okey, dan ini? Yang terakhir. Ini kalau banyak-banyak angin minum lah benda ni. Alia. Dan jenis sayurannya? Sayuran? Herba. Terbaik, Iman. Terbaik, Man. InsyaAllah. Okey, seterusnya kita tukar orang lain pula. Siapa jawab ni? Kita... Syarul Iman. Syarul Iman, My Family. Syarul Iman, My Family. Dengan cerita dia punya tu, dia buat daripada Jazanam. Okey. Syarul Iman, dah boleh on mic dah kot. Okey, Man. Syarul Iman, apa ni? Buah apa ni? Labu. Okey, tengok. Betul, Man. Alamak, tu bagi jawapan dah ni. Jenis sayuran ni berbuah. Okey, Man, ni apa tadi? Tadi awal-awal kita sebut tadi kan? Apa dia? Kacang kelisa. Betul. Jenis dia? Kacang. Okey, dan yang ni lain last sekali? Ini kalau salah ni. Salah dah tahulah. Apa dia? Durian. Durian jenis apa? Musang King ke? Blackthorn ke? G24? Ni duri hitam ke? Okey, jenis apa ni? Jenisnya adalah? Buah-buahan. Pandai, Iman. Alright. Tanya dicakapkan kepada Iman. Okey, Iman, nanti jangan lupa musim buah durian hantar sini sikit. Okey, itu antara salah mungkin soalan-soalan yang akan berbentuk SPM kali ni. Ya. Saya tunggu Nakiuddin, cikgu Nakiuddin. 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 Yang ni kan kita dah belajar tadi. Macam mana nak penggunaannya? Tengok sini. Ya. A, B, C dan D adalah penyataan langkah menggunakan alat pemadam api yang tak ikut urutan. Kita tengok sini. A, B, C. Pastikan isi di dalam ruang jawapan masa menjawab. Okey. Next you. Agak-agak yang pertama yang mana? D. Tarik pin picu dan pegang alat pemadam api. Tarik pin picu. Yang kedua? B. Okey. Alakan. Muncul ke dasar api mengikut arah angin. Okey, yang ketiga? A. Tekan tuas rapat pada pemegang. Dan yang last sekali? C. Layangkan muncul ke kiri dan ke kanan. Pastikan tulis di ruang jawapan. Nanti kalau ada peperiksaan, pastikan jawab dalam ni. Untuk SPM. Okey, barulah kita isi. Okey, siapa perlu kita tanya lagi, cikgu? Siapa lagi dia? Syazliana. Syazliana. Okey, Syazliana. Okey, inilah bentuk soalan lagi. Dalam bentuk SPM, soalan bentuk begini. Yang ni betul atau salah. Okey, yang pertama, baca dulu. Bidang kerjaya dalam bidang tanaman makanan. Tandakan raik atau pangkah bagi kenyataan yang tidak berkaitan.
Raih yang benar, pangkah yang tidak berkaitan. Okey. Okey, Sadiana. Menjadi pengusaha output pertanian. Betul salah? Salah. Salah. Okey. Menjadi seorang usahawan tani yang berjaya. Betul salah? Betul. Betul. Ragu-ragu dia jawab cikgu. Itulah. Menjadi pengusaha ternakan lembu dan kambing. Salah. Salah, tak ada kaitan pun lembu dan kambing Apa kan? kena sayuran dengan lembu? Menjadi seorang daripada pembekal bahan tanaman makanan. Betul. Oh, betul. Dan last sekali menjadi seorang pengurus di ladang tanaman sayur-sayuran. Betul. Betul. Ya. Takkan dapat 5 markah. Ini soalan dalam bentuk begini. Okey. Yang ni pula soalan dia dalam bentuk salin balik. Okey. Okey, pernyataan di bawah menunjukkan pernyataan punca kemalangan di bengkel. Kemalangan di bengkel. Maknanya kita kena salin balik. Yang betul saja, yang salah tak perlulah. Ya. Okey. Siapa nak tanya? Siapa nak jawab ni? Cikgu, kawan kita di rumah nak jawab. Mana kawan kita tu? Kita bagi dia jawab. Okey, apa dia jawapannya? Okey. Okey. Betul. Betul. Okey, kita tengok ni jawapan dia. Okey, tengok ni. Kita tandakan right dulu. Yang mana yang betul. Okey, yang salah kita pangkah. Betul. Apabila setiap tanda, barulah kita salin balik dekat bawah. Tengok ni. Apa tu? Awas. Jangan ubah ayat. Awas. Salin jangan ubah sejibik dalam ni. Cuba cek balik betul tak apa yang tadi kawan-kawan tandakan yang mana satu betul dan mana satu yang salah. Kalau betul tahniah, kalau salah tidak apa, cuba lagi insya-Allah. Okey. Okey. Dan yang last sekali inilah soalan bentuk petikan. Dia lebih kepada supaya pelajar berfikir. Yang tadi lebih kepada fakta kan. Ni kebat ke cikgu? Yang ni agak-agak sikit lah. Okey. Kalau dikatakan menunjukkan situasi yang berlaku pada Jeffrey ni. Jika menggunakan mesin di bengkel. Apa berlaku? Mesin dikendalikan oleh Jeffrey rosak dan menyebabkan tangannya cedera. Jeffrey mendapat peti pertolongan cemas untuk membuat rawatan. Tetapi peti cemas tiada dalam bengkel. Okey. Jeffrey menggunakan peralatan tanpa pengetahuan guru. Agak-agak ni apa punca dia? Ada siapa-siapa yang ingin menjawab soalan ini? Siapa nak jawab? Ada siapa nak jawab ke? Apa punca dia? Yang kata 3 tadi, tapi nak 2 je. Semua malu lah cikgu. Malu. Syarul Iman. Habis. Syarul Iman. Syarul Iman nak jawab? Syarul Iman. Cuba jawab. Dia boleh. Okey, cuba. Bagus. Berani. Silakan Syarul Iman. Baik. Yang pertama faktor pentadbiran. Faktor pentadbiran. Okey, sebab apa faktor pentadbiran? Nanti kita cerita. Okey, faktor pentadbiran lah. Okey, yang kedua? Faktor kemanusiaan. Faktor kemanusiaan. Sebab, okey, nanti kita cerita. Sebab apa nanti? Yang ni. 2 punca bagi setiap kemalangan di A tu, kita terang pula sebab apa. Contoh kan. Ini contoh faktor pentadbiran yang Imam cakap dia. Okey, sebab apa? Dia nak uraikan 2 punca ni saat ni, memastikan keperluan keselamatan seperti alat memadam api, pencegah ada. Dan berfungsi, disediakanlah berfungsi ada semua peralatan. Dah tak ada tu menyebabkan faktor pentadbiran. Okey, yang tu memastikan peraturan dikuatkuasakan. Budak-budak masuk suka-suka hati dalam bengkel tanpa pengetahuan cikgu. Dan pengawasan dia guna juga, mesin kan? tadi, dia tak ada tanpa pengetahuan guru. Dia guna. Dan ni faktor kemanusiaan ini sendiri. Memastikan mempunyai pengetahuan mengenai kerja yang dihasilkan. Dilakukan ni yang dilakukan. Kena tahu ada ilmu. Tak ada ilmu, habis. Okey. Dan seterusnya, memastikan mematuhi peraturan keselamatan di bengkel. Kena patuhlah. Jumpa cikgu. Cikgu, saya nak guna alat ni. Ada pengawasan cikgu. Supaya selamat. Boleh anak murid-murid semua yang ada di rumah dan yang ada di sekolah tu. Boleh ke? Kalau boleh tak? anggut sikit kamera. Boleh. Ada apa yang nak tanya ni? Ini contoh ni biasa ni dalam soalan bahagian B. Yang tadi tu yang kita tengok yang lebih kepada ni, dia lebih kepada bahagian A. Yang 15 soalan saya sebut tadi kan. Yang tadi 15 soalan.
Yang belakang tadi bahagian B. Bahagian 4 soalan. 4 soalan. Yang ni 15 soalan. 15 soalan. Okey, jadi kepada pelajar-pelajar daripada SMK Selendang Kuala Lumpur Pahang, mungkin sebelum kita mengakhiri kita punya sesi lah kan cikgu kan. Mungkin ada sebarang soalan nak tanya kepada cikgu, macam mana nak orang kata cara teknik menjawab soalan sekiranya keluar pula yang antara contoh-contoh yang diberikan oleh cikgu sebentar tadi. Ada tak? Ada tak? Sebab bukan senang tau. Ke ataupun dia kata akan jumpa cikgu nanti kat sekolah. Oh, ya, dia akan jumpa. Biasanya kita akan berulang kaji lah. Okey. Ulang kaji semua peperiksaan. Ada soalan ke yang ingin bertanyakan? Ada sebarang soalan? Ikram geleng je. Tiada. Oh, rasa diorang dah bersedia lah cikgu. InsyaAllah. Kalau macam tu besok je lah kita buat SPM subjek ni. Oh, mesti dapat A ni insyaAllah. Terus dapat A. Okey. Cikgu, seterusnya mungkin ada sebarang slide yang cikgu ingin kongsikan. Okey, slide tadi saya pengakhiran tadilah ni. Bahagian ni. Mana saya nak kongsikan sikit lah. Semasa bahagian A ni bagi pelajar. Okey. Apabila dia keluar pernyataan begini, pelajar mestilah salin sama seperti atas. Kemungkinan ada pelajar mungkin dia salin separuh je. Ini tips cikgu tip. Dia salin separuh je. Ataupun dia salin sini separuh. Tiba dia sambung yang sini pula. Ada sambung juga? Ada. Pelajar begitu. Okey. Ada yang tu dia salin semua. Dia tambah pula nombor. Dia kata ini mesti cikgu akan raih ni. Dia kata. Sebut salin semua. Tipnya kita pilih dulu yang betul. Kita salin semula apa yang kadang dah betul dah dipilih kan. Tapi dia salin tak habis, tak penuh. Dia kata salah cara menggunakan peralatan. Mesin ni dia tak salin. Jadinya dia tak dapat markah dan rugi. Jadi tipsnya di sini bila keluar saja soalan pernyataan. Pernyataan yang betul begini. Salin bulat-bulat. Salin bulat-bulat, jangan petak-petak. Salin bulat-bulat. Okey, ini contoh soalan yang begini. Kita tengok soalan yang inilah. Yang mana cikgu? Okey. Soalan yang macam gini pun ada juga. Ada yang mungkin kemungkinan pelajar pada tembak-tembak baik raih semua. Kan? Orang tahu? Raih semua. Bila raih semua dia akan mungkin kena penalti sebabkan kita tak menganggap pelajar tu tak jawab soalan dengan betul. Dia hanya cuba hentam je. Dia tandakan semua betul. Tanda. Oi, betul semua ni. Ni mestilah kalau salah ni 1 2 3 dapat 3 markah ni. Kan? Kalau dia buat salah, sini dia buat salah, sini dia raih, sini dia buat salah. Banyak yang markah yang dirugi. Kemungkinan. Faham. Baik. Cikgu, mungkin ada lagi yang ingin cikgu kongsikan? Tips-tips terakhir? Ni tips yang terakhir. Ni tentu saya nak kongsi. Yang ni, yang langkah ni. Langkah ni, biasanya dia mungkin ada 5 langkah. Ada kebiasaan dia 5 atau 4. Yang susunan ni, yang masalah mungkin berlaku, pelajar tak tulis di ruang jawapan. Dia tak, mungkinlah dia tak faham soalan ke, saya tak pasti. Dia tulis dekat, dia hanya tanda kat sini saja nombor, tapi dia tak salin balik jawapan. Bila tak salin, bila jawapan kosong, dia ada markah dan pelajar pun rugi. Tak dapat markah, 4 markah ataupun 5 markah. Baik, itu saja cikgu? Itu sajalah. Okey, cikgu mungkin ada orang kata kata-kata semangatlah kepada pelajar-pelajar kat luar sana kan sebelum kita menutup tirai bagi segmen kita pada hari ini. Cikgu, silakan. Saya doakan agar pelajar yang akan, murid-murid yang akan menduduki peperiksaan SPM 2021 ni berusaha sungguh-sungguh dengan jayanya. Cikgu yakin kamu mampu buat yang terbaik. Buktikan kepada ibu bapa kamu yang kamu bukan orang yang tidak mempunyai harapan, tapi memberi harapan yang tinggi kepada mereka. Itu dia, memberi harapan yang tinggi cikgu. InsyaAllah. Dan yang paling penting, usaha itu adalah tangga kejayaan. Dan sebab itulah kita nak ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan kita daripada SMK Selendang Kuala Lumpur Pahang. Saya doakan orang kata semoga maju jaya dan mendapat keputusan yang cemerlang. Okey? Semua okey Okey. Alright. Amin.
Dah habis pun tak okey juga. Okey. Baik. Okey, kepada anda semua yang mengambil subjek elektif ini iaitu subjek drama makanan, saya mewakili produksi Didik TV mengucapkan all the best to you guys dan insya-Allah mendapat keputusan yang cemerlang. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Cikgu Asri kita kerana kongsikan segala ilmu pengetahuan mengenai subjek ini. Baik, kita jumpa lagi. Saya Akmal Nazri, insya-Allah kalau ada salah dan silap saya minta maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Didik TV KPM. Saya mengharapkan anak saya belajar bersungguh agar dapat membuat persiapan untuk menghadapi SPM pada tahun ini. Semoga Along mendapat keputusan yang cemerlang pada SPM tahun ini. Buat anak ibu, Muhammad Dene, semoga dipermudahkan menjawab soalan peperiksaan SPM pada tahun ini dan semoga maju jaya.